puasa wanita. Di sini puasa wanita kita tak cerita pasal puasa ya puan-puan. Kita cerita berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan puasa wanita itu sendiri. Jadi ada 7 isu yang akan dibentangkan. Pertama pasal rukhsah. Rukhsah ini keringanan. Mana jenis wanita yang boleh dikecualikan untuk berpuasa. Dan bila dikecualikan untuk berpuasa, apa yang dia kena lakukan atau dia nak cover tu macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ceria-cerianya. Dia ahlul Quran ya. Ahlu majlis ilmu ni dia lain wajah dia. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Okey, saya minta maaf lewat sebab saya silap ikut jalan, ikut Sungai Besi lah pula. Dia selalu ikut Max. Kalau ikut Max tu, nanti dia keluar tepi buat U-turn, terus saja. Sebab yang ni anak saya yang bawa. So kita pun tengok buku, buka buku tiba-tiba dah ke kanan. Tak apalah. Okey, kita dah masuk bab yang baru, betul ya? Bab 8. Okey. Setakat ni Ustaz Muhyiddin kata dia dah cover sampai zakat. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah masuk bab yang ke-8, puasa. Betul tak? Pembayaran zakat. Muka surat 162. Oh, okey. Tempat pembayaran zakat. Okey, kita ambil yang tu dulu ya. Jadi masya-Allah, Allah maftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya rabbi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zidna ilman nafi'ah. Baik, zakat, tempat pembayaran zakat. Jadi ini adalah salah satu daripada tanggungjawab kita dan kewajipan yang Allah turunkan kepada kita semua. Untuk wanita, kita ada zakat-zakat tertentu yang kita kena bayarlah ya. Jadi antaranya ini adalah zakat harta. Kalau zakat harta, tuan-puan cuba tengok muka surat 164. Zakat harta tu terbahagi kepada berapa tu? 2, 4, 6, 7. Itu secara ringkasnya. Zakat terbahagi pada 2. Satu zakat fitrah, satu lagi zakat harta. Jadi zakat harta ada 7. Galian dan harta karun. Pendapatan. Jadi kalau kita bekerja, di bawah ni lah pendapatan. Kalau kita bisnes, di bawah perniagaan. Kalau kita melabur, bawah pelaburan. Kalau ada yang menternak ayam ke kambing ke kucing, tak ada ya. Okay. Ayam, kambing, lembu, ya itu pun kena zakat. Bercucuk tanam, kalau dekat rumah, halaman rumah aja yang bertingkat-tingkat tu tak ada. Hidroponik ke tidak, yang ini tanaman memang sebagai sumber pencarian dia ya. Kena juga emas dan perak. Yang ni kalau tak menjual emas, simpan emas, memang kena bayar zakat. Okey, dan satu lagi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini basically kita punya wali yang bayar. Dan seandainya wali itu dia tidak ada kan, ataupun kita sendiri kata tak payahlah abah, biar saya bayar sendiri. Jadi kita ada mutual understanding dengan wali kita pun boleh juga. Okey, jadi tempat pembayaran zakat. Zakat harta yang 7 tu tadi, kita perlu bayar dekat mana harta itu jana diperolehi. Yang itu yang tempat. Kalau kita bekerja kat mana? Bekerja dekat Sarawak. So elok kita bayar zakat di Sarawak. Itu zakat pendapatan lah. Bisnes kita kat mana ni? Bisnes saya di Shopee, takkan nak bayar zakat kat Shopee. Contoh kan. Jadi tengoklah kita berada di mana. Kita tinggalnya di mana. Di USJ, bayar di USJ ya. Okey. Dan ia tidak boleh dipindah ke tempat lain kecuali atas faktor-faktor yang mendesak. Contohnya apa? Tak ada asnaf. Tak ada asnaf dah kat USJ ni. Semua business women. Contohnya, tak ada asnaf. Okay, dan mungkin tak ada asnaf
atau asnaf itu di luar kawasan yang lebih memerlukan. So jadi kita yang boleh decide, tapi basically asnaf je lah yang 8 golongan yang boleh dapat. Jadi berdasarkan beberapa dalil, maka zakat ini dia ada keutamaannya. Yang pertama, dibahagikan di kawasan di mana harta tersebut diperolehi. Yang kedua, barulah ke kawasan lain. Jadi dia tempat kita bekerja tu dulu, baru kalau tak ada baru ke kawasan lain. Jadi itu dari sudut afdalnya. Okey, kalau tak ikut tak apa, sebab benda itu tidaklah berdosa ataupun tak wajib, cuma akhlak dan adabnya. Nak bayar zakat pun kena tahu kan cara dan kaedah. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, telah datang wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutip zakat di kalangan kami. Maka dia mengambil zakat dari kalangan kami yang kaya dan membahagikan zakat itu kepada orang miskin di kalangan kami. Jadi ini antara salah satu amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada wilayah-wilayah yang berhampiran dengan Madinah yang terdekat. Jadi mereka ini antara golongan kaum bani-bani apa kan. Jadi wakil baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat mereka tu, tempat tinggal mereka. Jadi dikutip zakat, kemudian diagihkan di kalangan mereka juga. Dia tak bawa balik ke Madinah, kecuali kalau di tempat dia sudah tidak ada asnaf. Okey. Sebab tu pendekatan ini ya puan-puan, zaman dulu mereka sangat-sangat suka. Sampai tunggu-tunggu mana orang Islam ni nak jajah kami. Minta dijajah, tapi nak dijajah oleh siapa? Oleh orang Islam. Sebab sistem kita sistem yang sangat indah, bukan sistem yang rakus, bukan sistem yang memenuhi poket sesetengah pihak sahaja ya. Okey, next, zakat fitrah. Tempoh membayar zakat fitrah adalah sebulan. Wow. Waktu bila tu? Bulan Ramadan. Ya, okey. Oleh itu zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam tempoh tersebut mengikut tempat di mana seseorang mukallaf. Mukallaf dengan muallaf berbeza ya. Berbeza. Mukallaf yang dipertanggungjawabkan. Muallaf tu yang hatinya berjinak ya. Okey. Sekiranya ia masih belum membayarnya sehingga menjelang hari raya, ia wajib membayarnya dengan segera mengikut tempat di mana dia berhari raya. Jadi kalau dalam tempoh sebulan itu, dia tengok kat mana dia berada. Dia berada di PJ. Jadi bila di PJ, bayarlah zakat fitrah di PJ. Tapi waktu balik kampung tu dia tak bayar lagi. Raya nak 2 hari lagi. Jadi kemudian dia balik kampung. Kampung dia dekat mana? Johor contoh. So bayarlah di Johor. Jadi zakat fitrah agak berbeza sedikit dengan zakat harta. Zakat harta tempat dia perolehi. Dia buka kandang lembu dia kat mana? Kemudian tanaman tanah kebun tu dekat mana? Jadi di situlah dia bayar. Tapi zakat fitrah ikut dia berada di mana. Kalau dia berada di Palestin masa tu, bayarlah di Palestin. Okey, jadi di situ ya, tengok keadaan orang yang membayar. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i ialah zakat fitrah dibayar mengikut tempat di mana seseorang itu berada pada waktu zakat fitrah diwajibkan ke atasnya. Ya, okey. Jadi dalam banyak-banyak sedekah, selesaikan dulu sedekah yang wajib. Salah satu sedekah yang wajib adalah zakat. Bagi wanita itu jelah yang wajib, zakat. Itu pun kalau ada harta. Lelaki ada 2 yang wajib. Satu zakat, satu lagi nafkah. Dia orang kena, dia orang berat. Sebab tu kita tengok macam tu dia pun dapat harta pusaka 2 kali. 2 kali ganda daripada kita, sebab dia punya bebanan itu berat ya. Okey, Majlis Fatwa Palestin turut menukilkan kesepakatan ulama terhadap isu ini dan menjelaskan bahawa zakat fitrah berkait dengan diri pembayar. Jadi dia bergantung kepada pembayar itu berada di mana. Justru pembayarannya dibuat di tempat di mana pembayar zakat fitrah itu berada. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, setiap mukallaf perlu membayar zakat fitrah mengikut tempat di mana dia berada pada malam pertama hari raya. Ini kerana zakat fitrah diwajibkan, bukan kerana puasa semata-mata. Sebaliknya, ia diwajibkan
kerana tibanya Idul Fitri. Jadi sebab itu juga nama zakat itu dia bukan zakat puasa, dia panggil sebagai zakat fitrah. Masya Allah. Habis dah, khatam dah pasal zakat ni. Tinggal amal aja. Baik, kita masuk pula bab 8, puasa wanita. Di sini puasa wanita kita tak cerita pasal puasa ya perempuan. Kita cerita berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan puasa wanita itu sendiri. Jadi ada 7 isu yang akan dibentangkan. Pertama pasal rukhsah. Rukhsah ini keringanan. Mana jenis wanita yang boleh dikecualikan untuk berpuasa. Dan bila dikecualikan untuk berpuasa, apa yang dia kena lakukan atau dia nak cover tu macam mana? Pertama. Yang kedua adalah isu fidyah. Nak bayar fidyah ni. Kenapa kena bayar fidyah? Bagaimana nak bayar fidyah? Berganda ataupun tidak? Yang ketiga, isu kafarah. Kafarah tu pada siapa? Apa beza fidyah dengan kafarah? Kemudian qada dan juga sunat Syawal. Puasa qada dan puasa sunat Syawal. Itu yang keempat. Yang kelima, hukum bermesraan suami isteri. Sebab tu kalau saya ingat orang-orang tua dulu kan, dah nak bulan Ramadan tu dia tak berapa menggalakkan ada majlis perkahwinan. Jadi dia kalau boleh lepas puasa, bulan Syawal lah. Macam tu kan. Okay, next, bagaimana status atau keadaan wanita-wanita yang berpuasa? Lepas tu dia perlu menjalani ujian-ujian yang melibatkan rongga faraj dia. Macam pap smear, kan mungkin nak ambil test ke whatsoever lah. Alright. So macam mana puasa kita ni? Dan akhir sekali berkaitan tentang waktu suci haid. Sebab kita nak puasa dengan waktu suci haid. Ini dah tak pasti. Rasa macam nak kering dah. Tapi besok puasa, jadi bila ni? Kan? Macam kering dah, tapi belum pula. Okay, so itu antara isu-isu dia. Muka surat 166. Kewajipan dan keringanan berpuasa, ambil kolom yang kedua. Puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap umat Islam yang cukup syarat. Of course ya. Ia juga ialah salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Kita rukun Islam 5 ke 6? 5. Yang 6 itu adalah rukun iman. Namun dalam keadaan tertentu Islam memberi keringanan kepada umatnya untuk berbuka. Dan ini ada dalil dia dalam surah Al-Baqarah ayat 183 184. Ini antara ayat-ayat yang glamour waktu bulan Ramadan. Okey. Jadi berbuka puasa tanpa sebab hukumnya adalah haram. Okey, boleh underline di situ. Hukumnya memang haram. Tidak ada puasa dalam dunia ini yang boleh menggantikan puasa Ramadan kita sekiranya kita saja-saja berbuka. Ya, saya tak tahan lah nak buka puasa lah. Apa nanti qada. Qada kita setahun pun belum tentu boleh cover. Sebab bulan Ramadan dia ini bergantung kepada tempoh dan masa. Bila masa itu berlalu, dia tak boleh nak tarik ulang balik ya, walaupun kita qada setahun. Okey, tapi bagi wanita kita ada beberapa isu dan juga masalah. Dan masalah-masalah wanita inilah yang Nabi sebut wanita dia kurang agamanya. Kurang agamanya itu bukan kerana dia tak ada ilmu. Kurang agamanya itu dia kurang untuk peluang melakukan ibadah dengan komplit. Unlike lelaki. Lelaki dia tak ada masalah kan. Jadi kadang-kadang ada pula lelaki yang teringin nak period macam mana lah rasanya kan. Pula dah. Kita tengok dia untung, betul tak? Sebab kita kalau dah period tu kena ganti, kena bawa ni orang kata tu bi'ah ataupun mood puasa pada bulan yang tidak berpuasa. Satu jihad dan perjuangan bukan mudah ya. Okey. Antara situasi wanita yang diharuskan berbuka puasa dapat diklasifikasikan seperti berikut. Jadi ada 3 klasifikasi. Rukhsah yang pertama, keringanan ni tulis di situ perempuan, rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Saya minta maaf, saya rasa buku ni dah habis dalam pasaran tau.
Buku ni dia dah habis dalam pasaran, kat Shopee pun tak ada. Jadi tinggal tunggu untuk penerbitan balik, cetak semula lah. Cetak semula, yang tu pun mungkin makan masa, sebab nak cetak tu paling minima cetak dia kena 20,000 naskah. 20,000 naskah baru dia akan cetak dengan harga yang baik lah. Okey, kalau tak lagi mahal. Okey, pembahagian keringanan puasa rukhsah yang pertama, wanita yang diharuskan berbuka tapi dia wajib qada. Dia boleh kalau nak buka-bukalah, tapi kena qada tau. Macam tu dia punya dialog dia. Siapakah mereka? Wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi yang ini wajib bukan harus saja. Jadi kalau dia tak nak berbuka, takut akan menjejaskan kesihatan dia. Okay, wanita yang sedang haid ataupun nifas, jadi digalakkan dia untuk makan sewaktu bulan Ramadan, cuma jangan makan di halayak. Kemudian wanita yang sakit tetapi masih ada harapan untuk sembuh. Seterusnya mereka yang bermusafir. Kemudian wanita yang terlalu lapar dan dahaga, sekiranya ia tidak berbuka akan memudaratkannya. Jadi dia ni tak sakit, tetapi bila dia tak tahulah, mungkin tenaga, kadang-kadang orang yang darah rendah kot kan, dia tekanan darah rendah, tahu apa-apalah keadaannya, tapi dia tak boleh decide. Yang decide ini doktor. Jadi kalau doktor tengok, doktor cakap, puan tak boleh puasa puan, saya kena masukkan air. Saya minta sangat puan jangan berpuasa. So mungkin kalau berpuasa tu dia pitam ke kan. Jadi gitu, dia tak ada penyakit kencing manis ke apa ke, tak ada, tapi kadang-kadang begitu. So bila situasinya begini, maksudnya ada hukum yang mengharuskan bagi wanita tersebut. Seterusnya, ibu yang menyusui anak dia. Ibu dia menyusukan anak dia dan dia khawatir kesihatan dirinya sahaja atau dirinya dan anaknya. Jadi seorang ibu yang menyusukan, dia buka puasa tu sebab dia risaukan diri dia. Dia mesti include diri dia. Walaupun dia risaukan anak dia, tapi dia tetap risaukan diri dia. Nanti kalau susukan anak saya, saya puasa, saya takut saya tak ada susu. Kurang susunya. Saya risau pula saya menggigil nanti. Dia tak ada risau pun anak dia. Dia risau pasal diri dia je. Okey. Atau kalau dia risau anak dia, dia mesti kena risaukan diri dia juga. Okey, jadi bukan anaknya saja. Kalau dia risau anaknya sahaja, rukhsah yang lain. Dia ada klasifikasi yang lain pula. Dia diri dia dan anak dia. Sama juga dengan wanita yang hamil, risaukan kesihatan dia. Saya kalau mengandung ni saya tak boleh, nanti saya semua menggigil, pegang barang semua jatuh, saya punya tenaga tak ada. Jadi dia tak risau anak dia. Atau kalau dia risau anak dia, dia tetap risaukan diri dia juga. So yang ini semua dia boleh berbuka tetapi kena qada. So jadi hukum atas dia hanya qada saja. Okey. Baik, seterusnya ada di sini masalah tidak sempat menggantikan puasa. Sekiranya seorang wanita terpaksa menggantikan puasanya sebanyak 6 hari, sedangkan pada bulan Syakban tu ada tinggal 4 hari. Jadi dia akan hutang berapa hari tu? 2 hari, betul. Jadi mengikut majoriti ulama, dalam situasi ini menjadi kewajipan kepada seseorang itu untuk berpuasa semaksimal yang mungkin termasuk pada hari Syak. Kan kalau 30 Syakban tu janganlah puasa sunat kan, kita dilarang kan. Okey. Tapi kalau kita masih berhutang, jadi 30 Syakban tu pun kena puasa. Jadi manakala puasa ganti yang berbaki akan dibawa ke tahun depan. Jadi 2 hari tu bawa ke tahun depan, dan yang itu yang akan kena fidyah. Okey, puasa tetap kena 2 hari. Tapi sebab dia tak habis tahun itu, dibawa ke tahun depan, so dia bayar 2 fidyah lah. Fidyah tu kali 2. Okey, rukhsah yang kedua. Rukhsah yang kedua ini, wanita itu dia boleh berbuka puasa, tak perlu qada, tapi bayar fidyah aja.
Jadi dia buka tapi dia tak perlu qada, dia bayar fidyah saja. Tadi bayar puasa, maksudnya qada kan. Lepas tu yang ini dia hanya bayar fidyah saja. Siapakah mereka? Mereka ini 3 golongan. Golongan yang pertama, wanita tua yang sangat uzur. Perempuan yang jaga ibu-ibu, yang jaga nenek contohnya kan, tua sangat-sangat uzur. Kita pun tengoklah, pegang dia punya tangan pun tinggal tulang saja. Lepas tu nanti kalau dia tak makan kan, dia macam unconscious, tak sedar. So yang ini kita bayarkan fidyah. Okey. Kemudian yang kedua, wanita yang mengalami penyakit kritikal dan tidak ada harapan untuk sembuh. Penyakit kritikal dan lebih-lebih lagi kalau yang perlu makan ubat secara konsisten, ya. Okey, kemudian yang ketiga, yang ni ada beberapa syarat ataupun huraian. Wanita yang tidak mampu berpuasa kerana terpaksa bekerja berat. Underline perkataan bekerja berat, kita akan hurai nanti. Kemudian bekerja berat setiap hari, ya, bagi menyara kehidupan sendiri. Underline kehidupan sendiri. Okey, mari kita tengok bekerja berat ni. Bekerja berat ni yang macam mana kerja berat dia? Angkat berat ke? Kerja buruh dekat jalan tengah hari panas ke, ya? Kalau baru-baru ni kita Malaysia sampai berapa degree yang paling tinggi, ya, suhu panas waktu ni? 39, ya. Saya pergi ke Yaman 40, 41, 42 gitu. Sampai di Madinah 44. Malam tu turun saja dah rasa macam kena hair dryer. Yang pakai bawa hair dryer tu kan, dia punya wap udara dia tu, panas saja. Waktu tu baru kita rasa macam ni rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kan, lagi waktu perang Badar, waktu bulan puasa, dia orang berada. Jadi kita boleh merasai apa yang mereka rasa kan. Tapi kita kalau umrah asyik nak cari musim sejuk. Jadi kita kehilangan tu pengalaman. Sekejap-sekejap peluh, lepas tu jalan sekejap kering dah, rambut basah sekejap aja, dah kering dah. Best, sidai baju kejap je kering. So masa di Yaman pun gitu, saya malam sekejap sidai, kering dah. Kita sidai malam dah kering dah. Okey, jadi bekerja berat. Kerja berat yang macam mana itu? Pertama, wanita itu tidak ada pilihan lain. Memang kena kerja yang berat. Contohnya tak ada kerja selain daripada kerja dekat tengah panas terik tu. Mungkin dia tidak ada wang simpanan, tak boleh cuti pula dalam tempoh sebulan itu. Jadi kalau dia puasa, memudaratkan diri. So saya bagi situasi-situasi di mana maksud berat itu apa. Dia tidak boleh lepas daripada pekerjaan tersebut. Kemudian dia bekerja tu untuk apa? Untuk menyara diri dia sendiri. So menyara diri sendiri, syarat dia tidak ada wali. Jadi kalau dia ada wali kena jaga dia, lindungi dia itu. Kecuali kalau dia ada wali pun merempat contohnya. Wali pun tak mampu. Okey, so dari situlah kita kena classify balik, kita justify semula sama ada dia ini boleh lepas daripada berpuasa, lepas daripada mengqadakkannya, hanya bayar fidyah sahaja. Sebab kalau kita tak hurai, orang akan ambil peluang, salah guna nanti. So selama-lamanya tak berpuasa. Okey. Tapi sekarang ini dengan peluang-peluang pekerjaan sambilan, saya rasa kita boleh bekerja dari rumah, ya, bisnes online, betul tak? Rasa macam situasi ni kalau di Malaysia lah tak nampak. Tapi kalau di Yaman tuan-puan, saya boleh nampak. Diorang ibu-ibu di sana tu, sebab saya pergi ke Maghrib, kawasan Ratu Balkis kan, ya Allah, tempat istana peninggalan Ratu Balkis itu tidak terjaga perempuan. Ada coring, orang tulis-tulis dah. Lepas tu
dia runtuh macam tu je. Kemudian kita nak masuk anytime boleh masuk. Diorang datang sana tu untuk berteduh daripada panas matahari, berkelah di situ. Budak-budak memanjat-manjat tembok-tembok. Dan kemudiannya ada pula yang bawa balik batu-batu tu jadi dinding rumah dia. Lepas tu saya pun cakap dengan pengiring kami kan, doktor, sebab dia lecturer. Doktor, what happened? Kenapa tak ada pemantauan ni apa semua? Dia kata, it is war, sister. Dia cakap perang. Tak ada siapa yang ambil peranan nak ni. Kita, kalau sikit aja pun, kita akan jaga. Lepas tu masuk kena bayar tiket. Kat sana tak ada. Sangat sedih sayu. Sedangkan itu adalah peninggalan yang ada di dalam Al-Quran kan. Dua tempat dia punya stadium pun dah ditutup dengan pasir. Tutup dengan pasir. Allahu Akbar. Dan mereka punya berita ni tak sampai luar, sebab saya rasa mungkin satu pencapaian internet. Diorang pun tak berapa sangat tahu pencapaian internet, dan diorang terlalu sibuk dengan masalah mereka. Tempat daerah kawasan yang asalnya dihuni hanya 400,000 je penduduk dia di situ kan. Tapi oleh kerana peperangan, mereka nak lari daripada Syiah Houthi tu, lari semua kumpul dekat Maghrib ni, tempat tentera punya base tentera juga ada di situ. Jadi diorang semua pergi ke situ nak menyelamatkan diri dan keluarga. So nilainya sekarang 3 juta. Daripada 400,000 ke 3 juta penduduk, lebih daripada 2 juta something, hampir mencecah 3 juta pelarian sahaja. Ada masa saya mula pergi tu, saya tengok, kenapa pula, siapa pula yang duduk tengah-tengah panas-panas ni, pakai jubah hitam dengan nikopnya apa semua tu kan, yang hitam, duduk tengah-tengah jalan, tengah panas. Lepas tu bila lalu, dia jual air. Jadi bila tengok tu, diorang ni menjual bukan nak kaya, dia menjual sebab nak survive. Saya Alhamdulillah bawa ada beberapa makanan daripada Malaysia tu kan. Cakap berhenti kita nak bagi dia makan. Serah bagi kat dia lah, dia bagi, dia terima lah. Tapi perempuan memang sangat menyedihkan lah, dengan keadaan di Yaman ni. Saya sempat juga pergi ke Tarim, 7 jam perjalanan. Tapi sedih, anak-anak kita di sana tak tahu ya isu berkenaan dengan Yaman ni, masalah kemanusiaan. Saya kata, come on you all, dekat sini dengan sana 7 jam je. 7 jam aja jarak. Dia kata, kami pun miskin juga Ustazah. Okey lah. So tak ada apa-apa nak cakap kan. Okey, next, rukhsah yang ketiga. Wanita yang harus berbuka menggantikannya, maksudnya qada dan bayar fidyah. Dua, qada pun ya, bayar fidyah pun kena juga. So kalau yang ini tadi bayar fidyah saja, sebelum itu qada sahaja. Yang ini dua-dua kena buat, qada pun ya, fidyah pun ya. Siapa orang-orangnya? Yang pertama, ibu dan wanita hamil. Ibu yang hamil, ibu yang menyusukan, yang dia khawatir kesihatan anak dia je. Diri dia okey, I am okey, tapi takut anak ni nanti saya kena. Maksudnya dia risaukan orang luar, padahal diri dia okey. Jadi diri dia okey, diri dia sihat, dia risaukan sesuatu yang apa orang kata tu, bukan dalam kawalan dia lah. Macam tak yakin gitu kan. Jadi dia kena lebih. Okey. Seterusnya, yang ketiga adalah wanita yang dia tidak menggantikan puasa. Dia patut qada saja, tapi sudah terlepas masa. Patut qada je, tapi terlepas tahun, terlepas masa. So ini adalah kategori yang kena buat dua. Baik, dalam mazhab Syafi'i, tiga-tiga rukhsah ini tadi, di mana wanita perlu menggantikan puasa serta yang ni bukan 3 rukhsah, yang tiga rukhsah yang ketiga tadi, qada pun ya, fidyah pun ya,
adalah keadaan di mana ibu yang mengandung atau ibu yang menyusukan, ia buka puasa kerana risau kesihatan anak. Okey, so macam itulah keadaan dia. Dapat dah 3 keadaan, 3 wanita, 3 kelompok wanita dengan rukhsah masing-masing. Baik, next, fidyah puasa. Fidyah puasa ialah pemberian sedekah yang wajib kepada fakir miskin dengan secupak beras, menggantikan 1 hari puasa yang ditinggalkan. 1 hari 1 cupak. Okey, jumlah fidyah akan berganda mengikut bilangan tahun hijrah menurut peraturan-peraturan tertentu, kecuali wilayah Selangor. Jadi wilayah dengan Selangor dia kata tak apa, kalau bertahun-tahun pun bayar, yang wajib tu yang 1 tu saja. Tapi yang terbaik gandakan juga. Dan dia orang akan terima. Nanti dia akan tanya, cik nak bayar untuk sekali ke ataupun nak ganda? So dia, kalau tanya dia akan galakkan gandakanlah, sebab itu pandangan atau pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i. Cuma fatwa sahaja keluar kerana apa? Kerana kita tahu keadaan ekonomi, kewangan ya, ramai pada hari ini memang tidak mampu sangat. Jadi sebab tu dia tidak digandakan. Lagi-lagi kalau bersalin sewaktu bulan puasa. Bersalin waktu bila? Esok nak puasa, malam tu bersalin. Anak Ramadan sungguh ya. Jadi mak kena qada tu 30 hari. 30 hari dah lepas melahirkan, pantang. Dah pantang menyusukan. Betul, nak menyusukan bilanya kita nak ganti. Dah menyusukan kuat pula budak ni minum susu. Nak cerai susu tak boleh dah, betul tak? So jadi ada banyak sangat alasan. Itu sebab wanita kurang agamanya ya. Okey. Baik, surah Al-Baqarah ayat 184, dan di atas orang yang tidak sanggup ataupun tidak berdaya kerana uzur-uzur syar'i bagi mengerjakan puasa, wajib atas mereka membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Dan siapa yang dengan rela hatinya mengerjakan kebajikan, iaitu dia bagi makan lebih, maka itulah yang lebih baik baginya. So 1 cupak beras itu bersamaan dengan 0.675 kilogram. Jadi 675 gram. Betul tak? Jadi 675 gram, tak sampai 1 kilo. So kalau baik ikut dalil ini, terus bagi sekilo. Senang. Jadi senang nak kira. Baik. So 1 cupak bersamaan dengan 1/4 gantang. 1/4 gantang. Ini mengikut cadangan yang disyorkan oleh JAKIM pada semenjak tahun 2002 lagi. Jadi segantang bersamaan dengan berapa kilo? 2.7 kilo. Jadi kita tengok biasanya kalau zakat fitrah ini 1 gantang kan? Zakat fitrah 1 gantang, 2.7 kilo beras. Berapa harganya? Kalau biasa-biasa RM7 mungkin. Tapi yang paling baik ikut beras yang kita makan. Beras yang akak makan apa? Pusar ustazah. Oh pusar. So ikutlah harga pusar. Basmati, ikutlah harga basmati. Brown rice, okey, ikutlah harga brown rice ya. Nasi Jepun ustazah, okey, ikutlah nasi Jepun ya. Okey, jadi kita lihat di situ RM7. Jadi bila RM7, 1/4 daripada segantang itu RM7 adalah RM1.75 sahaja. Satu hari RM1.75. Oleh itu bayaran yang dikenakan untuk secupak adalah RM1.75. Okey, senang tak? Senang saya. Kau macam ni boleh je tinggal puasa? Jangan. Kena ada sebab. Takkan bayar RM1.75 kan untuk seluruh puasa itu. Okey, wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan pada tahun yang sama sebelum masuk Ramadan berikutnya. Sekiranya tidak diganti sehingga bertahun-tahun lamanya, kadar fidyah itu akan digandakan jumlahnya.
Okey, jadi kita lihat ada jadual dekat bawah. Contohnya Aisyah, dia tinggalkan puasa pada tahun 1429 Hijrah sebanyak 3 hari. 1430, 5 hari dia tak boleh puasa. Ni semua kononnya period lah ya. 1431, 2 hari. 1432, 3 hari. 1433, itu tahun. Maksudnya sekarang ni 1433 contohnya. Tahun itu adalah 1433. 7 hari. Jadi macam mana nak kira? So totalkanlah. Jumlahkan. Puasa yang dia perlu ganti berapa agaknya perempuan? Ya, 20 hari. Puasa yang dia kena ganti 20 hari sampai 1433 ni. Masuk 1434, jangan sampai Ramadan 1434 gantilah puasa itu 20 hari. Tapi kalau dia tak boleh, dia boleh hanya 10. Buat 10 dulu. Buat 10 dulu. Kemudian 10 tahun depan. Tapi fidyah dia akan digandakan. Okey. Jadi contoh ya, ini 1433. So 1433 dia kata baik, saya boleh puasa 10 hari je. Jadi kiralah mana yang 10 hari. Selesaikan dulu 1429. 3 hari ambil. Kemudian selesaikan 1430, selesaikan 1431. Jadi 3 campur 5 campur 2, 10 hari semua. 10 hari ini puasa selesai, kemudian tengok pula kena bayar fidyahnya. Bayar fidyahnya sebab 1429 ke 1433 jarak dia 4 tahun. RM1.75 itu dia kena darab dengan RM1.75 tu darab dulu dengan berapa hari dia tinggal. 3 hari. 3 hari, lepas tu darab dengan 4 tahun. 3 darab 4, jadi 12 cupak. 12 cupak tu lah darab dengan RM1.75. Jadi setiap cupak tu darab dengan RM1.75. So kemudian yang 1430, 3 tahun dah tinggal kan. Jadi 5 hari, 3 darab 5, 15. Darab lagi RM1.75. Lepas tu 2 tahun, 2 hari je. 2 hari darab 2, 4. 4 darab RM1.75. Totalkan bayar yang itu dulu. Bayar yang itu dulu. So dah bayar yang itu, jadi dia tinggal 10 hari lagi. 10 hari dia bawa tahun depan. Contoh. Jadi yang 1432 tu, dia dah jadi berapa tahun? Setahun ke 2 tahun? Dia jadi 2 tahun lah. Sebab dia tangguh pada 1434. Yang 1433 tu yang kosong, dia jadi setahun. Itu kalau dia nak tangguh, dia tak boleh nak puasa, dia boleh puasa separuh je. Kalau boleh puasa 20 hari, ambil terus bulan Zulhijjah ke, kan, ambil 20 hari kat situ, selesai sudah tahun tu. Jadi sampai bulan Ramadan, dia pun ada file yang baru, tak ada hutang lagi dengan Allah. Okey, boleh tu kalau setiap minggu 2 hari, 2 hari, 2 hari kan. Saya pun melahirkan anak saya 7 Ramadan. Ada salah seorang anak saya 7 Ramadan. Kira perempuan memang betul. Lepas tu kita nak menyusukan kan, sampai saya cekeding. Rasa macam nak ganti puasa lagi kan, dengan menyusukan dia lagi. Betul, ada masa-masanya tak keluar air susu tu sebab dia perlu makan kan. Jadi perempuan, pasal bab menyusu ni, seandainya mana-mana suami dia bincang dengan isteri, pakat kata Mela, kita anak ni sampai 2 tahun menyusu je, jangan makan apa-apa. So dua-dua ni kena faham, suami ke isteri ke kena faham. Suami dia kena pastikan isteri dia dalam keadaan kondusif, boleh generate susu, memberi makan yang optimum. Bukan nak kasih gemuk je tau, dia kasih makanan berkhasiat supaya ada zat dan susu. Dia tak boleh kata awak yang menyusukan, awak kena pastikanlah
awak sihat, tak boleh. Suami, itu tugas suami, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Tugas dia. Jadi tugas dia pastikan isteri makan, pakaian dia kondusif, dia dalam mood, dia dalam keadaan yang baik, sebab dia adalah sumber makanan untuk anak dia. Anak dia juga. Saya teringat datang rumah makcik saya tu. Jadi pakcik saya sibuk suruh makcik saya tu cepat nak sembahyang. Nak sembahyang kan, cepat. Jadi dia apa orang kata tu, ayat lah jawapan makcik-makcik ni dahsyat. Nak suruh cepat. Kita ni dah lah buasi, dia kata. Nak bersihkan diri lagi tu. Tahu tak orang ni buasi pun melahirkan anak awak, dia kata. Diam je pakcik saya. Oh, sekali dah cakap tu kan. Jadi betul juga kan. Kita gelak je. Allahu Akbar. Saya buasi ni pun sebab anak awak juga tau, melahirkan anak awak. Padahal dia punya point senang je, cepat nak sembahyang. Mungkin pakcik tu nak tahan kentut juga, kita pun tak tahu, dia tak cerita kan. Allahu Akbar. Lucu. Tapi macam itulah, dia gurau-gurau, marah-marah kan. Dia punya relationship very good, very happy. Lepas tu gelap balik. Okey, jadi jumlah puasa tadi yang kita dah kira, macam itulah dia. So kita kira tadi dalam dua bentuk. Tahun itu juga ganti, ataupun kita boleh memilih keadaan kalau kita tak boleh. Tapi insya-Allah dalam bab-bab ibadah ini saya yakin ramai kita, khususnya kaum wanita kan, dia tidak mudah menyerah kalah. Dia gigih lagi kan dengan puasa sunat dan sebagainya. Okey, tengok puasa 6 dan amalan menggabungkan puasa qada dan puasa 6 Syawal. Jadi di sini ada beberapa keterangan-keterangan dan juga beberapa pandangan ulama. Jadi isu ini memang setiap tahun akan naik, betul tak? Ustazah, boleh ke kita nak gabungkan tu Ustazah ni puasa 6 dengan puasa qada, macam mana? Yang wajib yang mana? Qada lah Ustazah kan. Tapi yang mempunyai masa yang paling terhad yang mana? Puasa Syawal, puasa 6. Puasa 6 ni sebab dia tempohnya sangat terhad. Puasa qada ni pula dia panjang. Jadi isu dia sekarang ini, kita nak selesaikan yang wajib dulu, bukan kita nak sibuk yang sunat. Itu satu. Timbul pula isu yang lain. Come on, tak semua orang boleh cover selesaikan yang wajib, dan tak nak pula kita tinggalkan puasa yang sunat. So apa pilihan kita? So basically perempuan, bukan kita tengok hukum dulu. Itu yang fiqh ni dia sangat adil. Tengok orang tu dulu. So kita ni macam mana keadaan wanita ni? Adakah puasa kita qadaknya yang sampai kita ni jenis period yang datang 15 hari? Kalau 15 hari memang confirm habis dah. Kita 13 hari, 14 hari kan. Masuk saja hari raya, masuk hari raya. Contoh kalau kita nak gunakan pendekatan selesaikan yang wajib dulu. Katalah kita ni 13 hari. Jadi masuk je hari raya, raya pertama boleh puasa? Tak boleh, haram. Jadi daripada 30 Syawal tu tolak 1 ada tinggal 29. 29 ini kita period 13 hari. Tolak 13 hari. Berapa tinggal? 29 tolak 13. Tinggal 16. Tinggal 16 16. Lepas tu nak qada dulu. Ni bulan Syawal ni. Nak qada dulu. Tolak lagi 13, 16 tu. Tinggal 3. Jadi 3 hari tu untuk Syawal. Kalau kita nak qada terlebih, kalau kita pegang pandangan yang aula, yang utama, qada dulu, kita katakan. Jadi dia macam tak logik. Walaupun 1 Syawal kita penuh habis puasa, tetap tak dapat sunat Syawal, kerana ada halangan-halangan. Jadi sebab itu tengok kondisi dia. Kondisi dia 13 hari. Kalau kondisi 13 hari, kita mungkin nak tunjuk kita punya kegigihan pada Allah. Ya Allah, aku ni betul-betul nak puasa
sunat tapi tak nak mensia-siakan yang wajib, puasalah ganti 2 hari. Puasa qada ganti 2 hari. Lepas tu diikuti dengan, tengoklah 6 hari Syawal. Dan kerana masa untuk menggantikannya itu ada hampir setahun, jadi itu yang kita boleh faraid tiba-tiba kan. Delegate lah, bahagi-bahagi setiap bulan berapa sampai habis sebelum datang Ramadan. Tapi kalau tak nak pun puasa wajib 2 hari itu, nak ganti puasa qada 2 hari pada bulan Syawal tak nak, pun tak apa. Fokus pada sunat Syawal sahaja terlebih dulu 6 hari. Kerana kondisi dan keadaan kita itu yang period kita sangat panjang. Tapi bagi orang yang period ataupun nak menopause, tu kadang-kadang 2 hari je, 3 hari je, kan. Jadi dah 2-3 hari, bawah 5 hari tu baik qada dulu. Dah qada, lepas tu tambah lagi 6 hari untuk sunat Syawal. Dan kalaulah seandainya tadi yang period panjang tu kan, dia boleh ada 2 pilihan. Sama ada dia mulakan sunat Syawal dulu ataupun dia gabungkan. Tetapi majoriti ulama dia tak menggalakkan kita gabung. Majoriti. Mana-mana ulama ramai yang kata jangan gabungkan, sebab yang fardu dengan yang sunat itu adalah sesuatu yang berbeza. So walau bagaimanapun ada pandangan yang kita panggil kecil sedikit, yang mengharuskan untuk kita gabung dengan syarat kita kena niat wajib dulu untuk ganti, dan yang sunat itu akan ikut tetapi dapat separuh sahaja ganjarannya. Begitu menurut explanation ya, ataupun pandangan para ulama. Okey. Jadi tengok kaedah dia. Kaedah pertama, mengasingkan puasa ganti dan juga puasa sunat. Jadi cara satu, sekiranya jumlah hari puasa ganti itu sedikit. Sebab tu kena tengok perempuan tu. Jadi hukum itu dia boleh berubah mengikut keadaan kita. Jadi disarankan agar ia sempurnakan dulu qada puasa, kemudian diikuti dengan puasa sunat. Cara yang kedua, dahulukan puasa sunat daripada puasa ganti sekiranya puasa dia banyak, qada tu banyak. Jadi cara begini boleh dilakukan. In fact, di situ ada dia punya dalil-dalil. Setiap satunya ada dalil-dalil dia. Okey, so jelas. So pilihan kita yang pertama, asingkan dulu qada dan juga sunat. Itu the best one. Kemudian yang kedua, kita tengok diri kita. Banyak kena qada ke sikit? Okey, so kalau banyak kena qada perempuan, selesaikan yang sunat dulu. Tapi kalau kita memilih walaupun sedikit, kita memilih nak buat puasa sunat dulu, pun tak apa. Tak ada masalah. Kan? So puasalah. Ada sebahagian kata, ustazah saya ni kan dulu banyak tinggal solat wajib. Puasa Ramadan pun saya tinggal banyak, ustazah. Lepas tu ada mengatakan saya tak boleh solat sunat selagi solat wajib saya itu tidak sempurna. Saya tidak boleh puasa sunat selama mana puasa wajib saya itu tidak digantikan. So saya kata kalau dalam bab puasa, betul, memang kena ganti sebab you tak ada banyak masa. Tapi dalam solat wajib dengan solat sunat tu dia waktu dia lain. Solat wajib waktu berbeza. So you buatlah solat wajib dan diikuti dengan solat sunat. So untuk solat ini buat sama-sama. Wajib zuhur, lepas tu gantilah qada. Lepas tu buat solat qabliyahnya, ba'diyahnya. Okey. Ada sebahagian orang masya-Allah sangat bagus, tapi saya takut kalau dia nampak keterlaluan. Dia pergi qada semua solat sunat dia juga. Qabliyah, ba'diyah dia yang dia tertinggal kan. Okey, itu kalau mampulah. Kalau mampu, wallahu a'lam. Tapi Allah tidak memberatkan kita ya. Okey, buatlah sampai kita rasa jemu sebab Allah tidak pernah jemu. Okey, kaedah yang kedua, menggabungkan puasa qada itu dengan puasa sunat. So menggabungkan puasa ini dengan niat mesti puasa qada dulu, dengan harapan mendapat ganjaran pahala qada dan pahala sunat.
Kaedah ini adalah hasil ijtihad para ulama. Oleh demikian, dalam keadaan tertentu sahaja boleh diguna pakai. Adapun dalam keadaan biasa, sebaiknya puasa ganti dan puasa sunat itu diasingkan. Okey, so highlight yang itu, tandakan. So maksudnya kalau nak gabungkan, itu bukan priority, bukan keutamaan. Okey. Next, kat sini dia contohlah Zulaiha, dia bekerja, dia jadi waitress dekat kedai makan bulan Syakban. Zulaiha melahirkan anak pula. Lepas tu tiba bulan Ramadan, dia masih tak boleh puasa sebab ada dalam nifas sepanjang bulan. Lepas masuk hari ke-15 Syawal, nifasnya berhenti. Sedangkan dia tak puasa Ramadan langsung. Jadi, puasa gantinya macam mana nak buat? Jadi kalau orang-orang yang macam ni, dia puasa sunat Syawal terus. Jadi puasa gantinya tu nanti akan datang. Jadi bolehlah si ibu gantikan puasa wajib. Dia boleh gabung dengan harapan pahala puasa sunat 6 juga diperolehinya. So kalau dia nak asingkan, tapi yang ni dia nak gabungkan. Zulaiha ni nak gabungkan. So kat sini harus gabung sebab dia nak ganti pun 30 hari. Jadi dia disarankan untuk gantilah puasa. Sebab kalau 30 hari nak menyusukan lagi kan. Gantilah puasa pada bulan Syawal dengan niat qada dan niat supaya dapat sedikit calitan sunat Syawal. So untuk puasa sunat itu tidak digalakkan bagi Zulaiha sebab dia banyak hutang. Tapi dia boleh melakukannya pada hari-hari yang sunat dengan harapan dia dapat juga pahala sunat tersebut. Okey. So masuk pula bab 17 muka surat 176. Persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan. Baik, ada 3 larangan persetubuhan dalam Islam. Walaupun dalam hubungan suami isteri yang sah. Pertama, persetubuhan melalui dubur. Kedua, persetubuhan ketika haid. Dan yang ketiga, persetubuhan pada siang bulan Ramadan. Itu adalah larangan bagi hubungan suami dan juga isteri. So oleh itu ramai ulama dia menyatakan makruh nikah pada bulan Ramadan. Nak dapat berkat suci katanya kan, nak nikah bulan Ramadan. Hukumnya makruh. Tak dapat berkat lagi. Dah makruh dah. So carilah waktu yang sesuai elok Syawal. Buat open house sekali. Kenduri kahwin jimat terus. Okey. Alright. Dr. Amrul Karim Zaidan muka surat 177 dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Baitul Muslim menjelaskan bahawa dalam hal ini isteri mempunyai hak untuk menyuarakan ketidaksediaannya. Maksudnya bila dalam bulan Ramadan nak berlaku hubungan intim itu, isteri boleh kata no baby, boleh sebut, dan tidak dianggap derhaka. Okey. Dan di sini sebab dia bergantung pada hadis lah, la ta'ata fi maksiati innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan hanyalah dalam perkara-perkara makruf. Okay, jadi ini peranan isteri ini adalah sebagai penasihat, sebagai pemutus syahwat juga. So kalau dia berahi sangat waktu tu, tampar dia sikit. Bang sudah bang, sudah. Siram sikit dengan air. Puasa bulan Ramadan. Jadi kebijaksanaan wanita itu peranan isteri supaya jangan sampai kita terlibat dalam kafarah ataupun membatalkan puasa dengan cara hubungan intim di siang hari. Jadi kita tengok pula dalam mazhab Syafi'i, sekiranya berlaku juga persetubuhan itu, isteri batal puasa dan perlu menggantikannya. Jadi batal puasa dia hari itu, dia perlu menggantikannya. Tapi yang berat pada siapa? Suami. Suami dahlah batal puasa, kena qada dan kafarah. Isteri kena tak? Tak. Betul, kena ingatkan dia. Dan hukum dia berdosa lagi. Sebab dia yang memulakan. Biasanya memulakan lelaki.
Kalau lelaki kata, walaupun perempuan menggoda, bila lelaki kata no, dia tak jadi. Ya, okey. Jadi dia punya keputusan, decision tu pada si suami. Sebagian ulama juga mengenakan hukuman tambahan, iaitu takzir kepada kedua-dua pasangan sebagai peringatan dengan cara mewajibkan pasangan tersebut untuk terus mengekalkan puasa, iaitu tidak boleh makan dan minum sehingga terbenamnya matahari pada hari tersebut. Jadi kalaulah waktu dia buat tu waktu duha dan kata dah terbatal lah puasa kita, jomlah kita lunch bersama. Dan bulan Ramadan lah pula tu, ya Allah. So para ulama kata jangan makan minum sampai waktu berbuka nanti. So jadi kafarah, maksud kafarah ini apa? Menutup. Dan dari sudut istilah, perbuatan yang boleh menghapuskan dosa dengan cara membebaskan hamba. Cover. Kafarah tu sebenarnya cover. Nak cover dia punya dosa tu tadi, dengan ada cara-cara dia. Pertama, bebaskan hamba. Zaman sekarang tak ada hamba kan? Tengok, tapi dikekalkan kerana apa? Allah nak tunjuk pada kita, Islamlah yang membebaskan perhambaan sesama manusia. Okey. Jadi kalau kita tak pegang Islam, kita mungkin akan jadi hamba balik, ya tuan-puan, na'udzubillah. Yang kedua, dia kena berpuasa atau bersedekah, tapi ada syarat, ada term and condition. Baik, kafarah ialah tebusan yang wajib dibayar berupa denda yang diberikan oleh Allah di atas ketidakpatuhannya dalam ibadah puasa. Jadi dekat situ dia tengok justru apabila perbuatan yang membatalkan puasa itu adalah persetubuhan dengan deskripsi dia. Dia ada kadar hasyafah. Hasyafah tu maksudnya memang confirm penetrate. Walaupun sedikit, pada kadar sedikit, ya, maka dia akan kena kafarah. Jadi kafarah yang pertama membebaskan hamba. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami. Jadi hendaklah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Sekiranya puasa tersebut diselang-seli, maka dia wajib ulang balik, ya, dengan kiraan baru, kecuali sekiranya terdapat masalah-masalah tertentu seperti sakit dan sebagainya. Dan kaedah perkiraan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi bagi lelaki yang diwajibkan kafarah, puasa ini dia bukan kira hari, dia kira bulan. Ya, jadi dia tidaklah kata 60 hari, maksudnya 2 bulan. Jadi kalau dia nak tengok, dia pilihlah bulan yang sedikit. Kan? Umum mengetahui bulan Islam hanya mempunyai 29 hari atau 30 hari je. Jadi dia cari berturut-turut itu, ada mungkin 29 tambah 29, 29 je lah. Tak adalah semestinya 30-30, alah beza 2 hari je. Okey. Baik. Jadi suami yang terlanjur bersetubuh pada siang bulan Ramadan wajib menyesali perbuatannya dan bertaubat kepada Allah selain perlu membayar kafarah. So situ Islam dia memberatkan keputusan, decision making, ya, kepada kaum lelaki. Jadi kita pula kaum wanita diringankan, ya, sebab apa? Weightage ketaatan. Jadi suami tu untuk ditaati, suami yang betul lah. Kalau tak betul tu sebab kita taat juga mungkin, tapi taat Allah tahu ada pelbagai gaya taat. Ada mungkin suami terus-terus kata kalau tak nak ikut nanti kita cerai. Jadi dia jadi macam tu pula kan. Jadi kadang-kadang Allah tahu, faham, sebab tu dia tidak letak pada kaum wanita. Sekiranya seorang lelaki itu memulakan puasa pada 1 Muharram, puasa kafarahnya akan berakhir dengan masuknya 1 Rabiul Awal. Jadi tak payah kira jumlah hari, 60 hari tak perlu, ya. Dia cukup saja kira bulan. Okey, masya-Allah. Baik, seandainya dia mula dengan 2 Muharram, waktu ni baru dia kena sempurnakan, cukupkan 30 hari. Jadi elok dia pilih daripada awal bulan. Jangan pilih ikut hari tengah-tengah. Kalau tengah-tengah dia kena completekan 30 hari. Ya, okey. Jadi bagi menambahkan lagi kefahaman tentang kaedah pengiraan puasa kafarah 2 bulan berturut-turut, bagi mereka yang memulakan puasanya di pertengahan bulan, berikut dijelaskan melalui rajah di bawah. Ini contohnya.
So dia puasa kafarah 20 Muharram. Jumlah hari pada bulan tersebut ada 30 hari, tapi oleh kerana dia bermula daripada 20 Muharram, maka bilangan hari berpuasa dia dapat 11 hari. Lepas Muharram bulan apa? Safar. Bulan Safar dia puasalah sebulan penuh 29 hari. So kemudian masuk Rabiul Awal, sebab dia ambil Muharram separuh, dia kena lengkapkan 19 hari lagi. So 11 tambah 19 adalah 30 hari. Jadi jumlah 2 bulan berturut-turut tu menjadi 59 hari, ya. Okey. So itu ada jadual dia yang tersendiri. So masya-Allah, tengok kan kita kat sini dari sudut psikologinya lah tuan-puan kan, dengan kafarah ini. Perempuan kalau menggoda-goda suami dia, isteri menggoda-goda suami dia dalam bulan Ramadan, suami tak layan, suami tak layan, isteri tu biasanya akan lebih respect suami at the end, betul tak? Dia akan rasa seronok dan berbangga. Tapi dia tak tahulah, macam itulah. Jadi maksudnya decision making lelaki kena kuat. Yang ketiga, kalau tak boleh puasa 2 bulan, sebab yang ni dia kena satu-satu, dia tak boleh memilih. Dia kena ikut turutan tu dulu. Nombor 2, kalau dah tak boleh puasa sebab dia sakit tu tadi, barulah yang ketiga, memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi dia sakit sepanjang masa, dah lah kencing manis, kena ambil pula insulin kan, satu hari berapa kali kena injek tu. Lepas tu nafsu kuat pula, contoh. Hai ya Allah, memang cari pasal. Jadi di sini dia pergi yang ketiga. Ada satu kisah ini sangat lucu, di mana zaman Nabi ada seorang lelaki datang berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kisahnya? Dia mengadu, dia apa orang kata tu, mencemuh diri dia lah. Dia kata, binasalah aku wahai ya Rasulullah, binasalah aku ya Rasulullah. Lantas Rasulullah pun bertanya, apa yang nak membinasakan awak ni? Jadi lelaki pun menjawab, saya telah bersetubuh dengan isteri saya pada siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, mampukah kamu memerdekakan seorang hamba? Lelaki itu menjawab, tidak, aku tidak mempunyai hamba. Jadi kemudian kamu kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Lelaki itu pun menjawab, tidak, aku tidak mampu, adalah penyakit dia, gitu kan. Dan kemudian Nabi SAW pun bertanya, mampukah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin? Maka dia jawab, tak mampu. Tak mampu juga. Tengok tak sedar diri. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan. Maka baginda pergi ke Baitul Mal. Dia ambil sebakul kurma. Ya, tapi kat sini dia tak sebut Baitul Mal. Maksudnya Nabi ambil sebuah bekas, mungkin daripada harta Nabi sendiri, sebuah bekas berisi kurma, sambil bersabda. Maksudnya Nabi sponsor dia untuk sedekah. Dan dia kata, nah, ambillah satu bakul ini, maksudnya cukup untuk 60 orang fakir miskin makan, dan kamu ambil ni, kamu sedekahkan sendiri, carilah fakir miskin, ya. Jadi bila sampai, dia pegang, dia pun cakap, tidak ada lagi di kalangan orang Madinah ini yang paling miskin selain kami. Lah pula dia pula yang paling miskin, buat onar. Dan mendengar ucapan lelaki itu, baginda sallallahu alaihi wasallam pun gelak sehingga nampak gigi geraham dia, ya, senyum, maksudnya dia gelak tu tak ada bunyi lah kan. Dan kemudian Nabi pun berkata, pulanglah kamu dan berilah kepada keluargamu sendiri. Oh, itu once in a while. Once in a blue moon. Jadi berdasarkan hadis ini, majoriti ulama menetapkan bahawa pembayaran kafarah mesti nombor 1 ikut tartib, susunan yang ditetapkan. Okey, berdasarkan kemampuan. Dan yang kedua, haram memilih denda berikutnya. Maksudnya kalau tak ikut turutan tadi, haram. Sekiranya tidak mampu melunaskan ketiga-tiga denda ini, kafarah tetap menjadi hutang dia sehingga dia mampu. Ya.
Malah sebahagian ulama menetapkan hukum takzir, iaitu denda sewajarnya sebagai pengajaran bagi mereka yang tak mampu melaksanakan ketiga-tiga kafarah ini. Selain itu, kafarah juga hanya dikenakan kepada persetubuhan yang membatalkan puasa. Apabila persetubuhan berlaku berulang kali pada hari yang sama. Okey, dia dah tahu dah terbatal tu kan. Lepas tu dia buat lagi. Dia buat lagi, contohlah kan. So, kafarah dia sekali je. Begitu. Tak perlu 2-3 kali, ya. Okey. Pada persetubuhan, diwajibkan hanya pada persetubuhan kali pertama. Para ulama turut berpendapat bahawa seorang fakir yang mampu membayar kafarah dengan makanan tidak boleh memberikannya kepada ahli keluarganya. So yang Nabi buat ini dia khusus untuk lelaki tersebut. Ya, okey. Peristiwa yang dinyatakan itu tadi khusus hanya kepada lelaki tersebut. Sebab dekat Madinah masa zaman Nabi memerintah itu, dia dah sampai ke satu fasa di mana tak ada lagi orang miskin. Ya, okey. Baik, seterusnya bermesraan pada siang hari bulan Ramadan. Ni hukumnya apa ni? Hukumnya apa? Masya-Allah tahu dah. Okey. Jadi kita lihat ada sebuah hadis qudsi. Nabi Muhammad SAW bersabda dengan firman Allah, puasa itu adalah milikku, aku sendiri yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya kerana-Ku. Jadi Allah menghargai kita, ya. Justru menahan diri dari syahwat ialah salah satu tuntutan berpuasa. Baik, jadi bercium ketika berpuasa, dia memang ada dalil-dalil dia ni. Kan, kemudian berpelukan, ya. Okey, jadi kalau kita tengok hukum pertama muka surat 183. Hukum dia adalah makruh. Jadi mencium pasangan ketika sedang berpuasa dibimbangi mendorong kepada tindakan-tindakan yang lain. Kemudian yang kedua, sekiranya tidak dibimbangkan akan keluar air mani atau tidak terdorong untuk melakukan hubungan intim itu, maka khilaf aula adalah elakkan. Jadi dia ada dua hukum di sini. Dia makruh, dikuatiri akan mendorong. Tapi kalau dia tak kuatir, apa, dia boleh tahan, boleh, no problem, tak ada masalah. Elak juga. Itu khilaf aula, elak juga, ya. Jadi hukumnya makruh. Kemudian berpelukan dan memegang pasangan dengan nafsu, hukumnya juga adalah makruh. Dia ada tengah line tu. Hukumnya adalah makruh dalam keadaan nafsu terkawal, dan menjadi haram sekiranya tidak terkawal, ya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan, apabila seorang suami menyentuh kulit isterinya dengan tangannya atau sebagainya, sekiranya keluar air mani, puasanya batal. Jika tak keluar air mani, puasanya tidak batal. Bermesraan yang membatalkan puasa dan implikasinya. So dia dua je kesimpulan dia, sama ada makruh ataupun haram. Jadi implikasi kalau kita tengok ni, dia kena ni lah, puasanya terbatal. Sekiranya puasanya terbatal, dia tetap wajib tak makan, tak minum, tak boleh berbuka sehingga masuk waktu maghrib. Itu kalau dia bermesraan, ya. Tak ada. Sebab dia bermesraan sahaja. Cuma bila dia let's say itu tadi, dia bermesraan lepas Zuhur. So lepas Zuhur sampai keluar air mani. Contoh tak perasan, keluar air mani. So batal puasa dia, tapi dia tidak boleh makan. Jadi puasanya itu dia perlu ganti. Maka dia ada dua hukum, itu adalah sama ada makruh ataupun haram. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai 185, ya. Kita ada kesimpulan dia dah, dari Ibnu Qudamah mengharamkan. Okey, ada yang memakruhkan. So next kita tengok rawatan yang pap smear, kan, rawatan meruang faraj. Jadi bagaimana untuk wanita dalam saat berpuasa, walaupun puasa sunat, ya. Walaupun puasa sunat. So kita sampai 1, 2, 3, 4, 5. So kita masuk 2 lagi isu. Okey, jadi kita sampai di situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warith minna waj'alhu tha'rana ala man adana wa la taj'al musibatana ya rab fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalang kami daripada melakukan maksiat terhadapmu. Ya Allah, anugerahkan kami ketaatan, ketulusan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke syurga dan juga rahmatmu. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat kepada kami melalui seluruh panca indera kami, dan jadikanlah ya Allah kekuatan kepada kami selama mana kami masih hidup ini menggunakan seluruh panca indera itu untuk mentaatimu. Jadikanlah ia warisan dari kami, jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami agar mereka mendapat petunjuk dan hidayahmu, mereka pulang ke pangkal jalan. Ya Allah, bantulah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama dan ketaatan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita paling besar dalam impian dan hati kami dan puncak dari ilmu kami. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang beramal, dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang membenci kami berkuasa ke atas kami. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, terima kasih, kita jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.